Bermula saat itu tuan-tuan, maka Syekh Sultan Nuruddin Az-Zanki dia membina semua dinding di bawah ketumbukan dan meter yang tertinggi, di bawah paling dalam, di bawah Masjid Nabawi. Maqam Rasulullah semua diliputi dinding dan tak ada satu pintu dinding pun yang boleh pi menembus kepada jasad Nabi. Hanya satu je pintu yang boleh masuk untuk sampai ke makam Rasulullah. Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Adik nak jawab? Adik kalau jawab dapat jadi hadiah menantu ustaz secara percuma. Iklan ini disaja oleh Selcom. Kita mau? Siapa boleh jawab boleh pergi umrah dengan ustaz ni. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Sama-sama boleh? Bolehkah? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Semua. Allahumma salli ala Sayyidina, ya Allah, Al-Mustafa. Lagi kuat. Allahumma, sambung, ala Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma Sayyidina Al-Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mustafa. Bismillah, alhamdulillah. Ada Ustaz, ada mic ni tak? Try. Jom lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? InsyaAllah, alhamdulillah. Bismillah. Bawa mikrofon. Dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Kau saksikan perhimpunan dan pertemuan malam ini, ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Muhajirin dan Ansar di bawah air tangan dan di bawah sentuhan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah lembayung dan payung Masjid Nabawi, maka Engkau satukan seluruh hati dan umat jiwa yang datang dari utara membawa sejahtera, dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat, dari selatan membawa kawan dan teman-teman. Ya Allah, Kau satukanlah kami, ya Allah, di bawah naungan dan payungan Masjid Al-Anwar, seindah namanya, ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Maka Engkau terangilah hati kami, ya Allah. Kami keluar dan lahir kami daripada gelapnya rahim kepada terangnya dunia.
Maka jadikanlah masjid ini ya Allah seinci setiap inci masjid ini masjid yang mampu menerangi hati jiwa kami agar sedetik nanti dan seketika nanti di saat kami bergelar jenazah di barzakh nanti ya Allah, maka setiap ilmu, setiap pahala, setiap kebaikan, setiap kenangan yang pernah tercipta di bumi Masjid Al-Anwar ini ya Allah, kami nak bawa al-ilmun yang tafa'u bih, nak bawa ikut kami sebagai teman dan bekalan kami yang akan menjadi sumbu pelita yang akan menerangi kegelapan kami di pusara yang abadi. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak yang saya muliakan Tuan Imam. Mana Tuan Imam tu? Tuan Imam? Bukan Tuan Imam Masjid, pengerusi Timbalan. Ini imam daripada imported ni. Imam Masjid dia? Tuan Imam ah? Oh tak ada, okey. Kamu mewakili kan? Mewakili. Di mana pengerusi? InsyaAllah. Orang masjid pun segera. Alhamdulillah. Mai kena puji masjid dulu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih pimpinan jawatan kuasa pengurusan pentadbiran Masjid Al-Anwar Sallallahu Alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Yang juga yang disegani lagi disayangi imam jemputan yang dibayar khas 10,000 riyal harganya. Dia tak layan RM nya, dia layan Saudi punya. Alhamdulillah. Jadi kita dibawa malam ni berada di Masjidil Haram cawangan Tualang. Kalau tuan-tuan boleh ni tak payah pergi umrah lah, mai umrah tahun ni jumpa Datuk Imam. Okey. South Sudais duk tahun ni lah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Terima kasih. Terima kasih kepada semua penggerak, jentera, pengatur, penyusun, penjaga, pelindung, penerus dan penyambung perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Weh, tabung penuh dah. Baru 5 minit mula. Sakan pun ni orang tolong ni. Kaya-kaya ni orang tolong ni. Baru 5 minit penuh dah tabung. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf, kita niatkan dulu ya Allah. Kita nak bertafakkur. Ya Allah, kami duduk seketika dalam rumah-Mu ni ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku duduk beriktikaf ya Allah dalam rumah-Mu ini sunat kerana-Mu. Radina billahi rabbah, dan kami redha ya Allah Engkau sebagai Tuhan kami, wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai jalan kami, wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah, dan kami redha dan kami akui ya Allah Muhammad itu adalah as a guidance, GPS, pedoman dan panduan kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah dalam ruang peluang kesempatan yang kekuatan yang ada ni tuan-tuan, ada orang yang diberikan nikmat kekuatan, dia kuat tapi dia tak sampai masjid. Ada orang dia tak kuat, dia tak sihat, tapi dia sampai masjid lagi awal daripada kita. Ada satu masjid di Taman Keladi Sungai Petani, saya selalu kuliah subuh kat situ. Ada seorang abang ni tuan-tuan, dia tak ada kaki. Dan bila dia tak ada kaki, dia antara orang yang paling awal sampai. Jadi saya kalau jumpa dia, saya cium tangan dia. Abang, saya malu kat abang. Sebab abang dikurniakan ketidaksempurnaan. Kita nak sebut kecacatan pun tak gerak. Sebab apa? Hakikatnya kita lebih cacat daripada dia. Abang mengajar saya, abang cacat pada fizikal, tapi abang sempurna pada spiritual. Kami yang sempurna fizikal ni, orang paling lambat sampai. Mungkin tak sampai masjid. Abang tak ada kaki, tapi abang sampai paling awal. Maksudnya tuan-tuan, benarlah hadis Nabi, la tataharrukul ajsad illa biidnil arwah. Tangan yang mampu menggenggam, mata yang mampu memandang, kaki yang mampu melangkah, tangan yang mampu menyuap tuan-tuan. Jasad fizikal kita ni, kita kuat bukan sebabkan panca indera kita. Ni tangan, kaki kita boleh bergerak, bukan disebabkan fizikal, tapi disebabkan illa biidnil arwah, dengan izin roh. Siapa yang roh dia kuat, siapa yang roh dia cukup makan,
Roh yang cukup makan akan memberikan tenaga dan tolakan. Yang jauh terasa dekat, yang lama terasa sekejap, yang berat terasa ringan. Saja nak test PA system sah. Depa kata tukar baru. Ni kira tukar baru ni. Sekejap di hujung kita bagi markah. Berapa markah yang kita akan dapat? Saya bagi markah dulu PA system. Itu bidang saya. Alhamdulillah, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, terima kasih sekali lagi pihak masjid atas jemputan. Mimpi apa ni? Bagi Ustaz Onah ni. Takkan apa ni ya? InsyaAllah, Alhamdulillah. Saya sangat tersanjung lah, terima kasih. Jadi saya sangat terharu, walaupun memang minggu-minggu bekerja dan sekolah ni memang kepenatan lah kan. Tapi demi orang kampung lah, boleh kata kampung lah, walaupun tak kampung sangat kan. Jadi on the way balik kampung ni, walaupun tak balik kampung pun, jadi saya merasakan kekuatan tu muncul. Poin saya tadi nak beritahu bahawa antara nikmat yang Allah bagi kat kita tuan-tuan adalah bukan nikmat kuat. Yang ni nikmat yang tak banyak orang ada, iaitu nikmat perasaan. Musibah yang paling teruk dan yang paling dahsyat daripada COVID tuan-tuan adalah musibah dia tengok masjid tak rasa nak singgah, dia tengok Quran tak rasa nak baca, dia tengok tabung tak rasa nak sedekah, dia tengok ustaz manis dia tak rasa nak ajak makan. Itu contoh-contoh kan, contoh. Orang yang ada musibah ni, itulah musibah dia. Penyakit, orang yang tengok masjid dia tak rasa nak singgah, lagi teruk daripada COVID. Jadi nikmat perasaan. Jadi tuan-tuan kena dorong setiap hari, kita sama-sama doa, ya Allah, jangan engkau cabut perasaanku pada Quran, jangan engkau cabut perasaanku pada qiyam, jangan engkau cabut perasaanku pada zikir. Kalau sekali Allah cabut, habis tuan-tuan. Kita lebih balhum adal, lebih hina daripada binatang. Ini yang kita takut. Jadi minta doa, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal hub, berikan aku cinta, cinta pada ilmu, cinta pada masjid, cinta pada solat, hubbul masajid. Ya Allah, berikan aku cinta, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu sebagai mukadimah dia. InsyaAllah, dalam kita membicara dan membongkar kisah dan sirah, bila sebut tentang Filas ataupun Al-Falas yang berada dalam wilayah negara Mesir, pada geografi dan pada asalnya muslimin dan muslimat, malam ni dah masuk malam yang ke-51, 7 Oktober. Tragedi dia panggil Tufan Al-Aqsa ataupun kita sebut sebagai Yom Kippur. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yom Kippur, hari penebusan. Kisahnya bermula tuan-tuan apabila Yahudi dan Islam ni berperang sejak zaman Nabi. Pada zaman Nabi berlaku 4 siri peperangan Islam versus Yahudi. 623 Masihi bersama dengan 2 Hijrah. Bani Qainuqa diteruskan dengan 625 Masihi, 4 Hijrah dengan Bani Nadir. Ni saya sebut nama-nama Bani ni bermaksud geng-geng Yahudi pada zaman Nabi. Yang ketiga Bani Quraizah. Bani Quraizah ni Bani yang ketiga, puak Yahudi yang ketiga. Pada 627 Masihi, pada tanggal 7 Hijrah, berlaku 3 siri peperangan dan akhir sana 629 Masihi sallallahu alaihi Muhammad bersama dengan 7 Hijrah berlaku perang yang terbesar, the biggest war between Islam and Yahudi di bawah kepimpinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi Khaybar ataupun di bumi Madinah. 1400 tuan-tuan, kita tentera Islam 1400 yang bergerak, wahai demi tentera Rasulullah berlawan siapakah musuh negara Yahudi. Yahudi adalah bukan musuh negara, tapi musuh Allah dan musuh segala-gala musuh di dunia. 1400 kekuatan anggota batalion regimen di bawah kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bertemu buku dengan Ros. Di mana? Di Khaybar, di Madinah. Lebih kurang 250 km naik bas daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad, lepas kita niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lepas niat di Zulhulaifah, tak lama kita akan jumpa simpang ke kanan
itu menuju Khaybar. Bila tuan-tuan tengok jalan tu, tuan-tuan ingat ceramah kita malam ni. Oh, aku ingat. Bila tengok simpang tu, oh, di sinilah punca kejadian peperangan pertama Islam dengan Yahudi. Di bumi Khaybar. Tentera Yahudi 10,000 yang dipimpin oleh Marhab. Marhab ni Jenderal Panglima. Jenderal Panglima sallallahu alaihi Muhammad. Marhab nama dia, nama Panglima Yahudi. Depa 10,000 tuan-tuan, kita hanya 1,400. Hampir 9 kali ganda kurang. Dari segi teori memang kalah. Tuan-tuan cuba tengok dalam siri peperangan Islam Nabi dengan Quraisy, dengan Madinah. Kita berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah. Rekod tanpa kalah Islam dengan Yahudi, Islam dengan Quraisy, rekod tanpa kalah, menang tanpa kalah. Yang ada hanya seri. Kita tanpa kalah tuan-tuan. Walaupun dalam setiap seri peperangan kita sikit. Yang kalah siapa? Yang kalah hanya Kedah dengan JDT. Aduh, tak puas hati betul ya. Elok nak menang kalah, elok nak menang kalah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Islam dengan Yahudi ni cerita dia panjang sejak zaman Nabi lagi. Aduh Allah. Inilah contoh musuh-musuh wajah Allah yang Allah hina. Dalam Quran Allah sebut nama Yahudi 8 kali. Dalam surah Fatihah yang kita dah baca tu, itulah nama Yahudi. Jadi kita dah sebut nama Yahudi hari-hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ayat ghairil maghdub. Maka itu adalah ayat yang ditujukan. Aku marah, aku murka, aku hina. Ghadab. Ghadab, Allah marah sungguh. Wailil maghdub alaihim. Aku malu, aku sangat marah pada satu golongan manusia yang depa diberi nikmat, depa hancur, depa bunuh Nabi, depa hidup pada sezaman dengan Nabi, tapi depa gergaji Nabi Zakaria, depa sembelih Nabi Yahya. Hei Yahudi, kusangkakan hujan sampai ke petang, rupanya panas. Terbalik. Macam mana pantun tu? Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan Yahudi beriman sampai ke petang, rupanya kufur di tengah hari. Memang dasar Yahudi. Hampa duduk dengan Nabi, hampa ada tanah, hampa ada negara, tapi hampa bunuh Nabi-Nabi, maka tak layak. Get out from any country. Maka Yahudi tak layak. Ghairil maghdub, Allah marah. Sebab apa? Hampa sepatutnya jadi tok wali, tok alim. Hampa duduk dengan Nabi. Macam mana hampa boleh bunuh Nabi? Hui. Tak ada ayat nak beritahu. Duduk dengan tok guru, hantar pergi mak tahfiz, hang bunuh tok guru mak tahfiz tu. Hang duduk dengan alim ulama, hang tikam alim ulama kat belakang. Ni perangai Yahudi. Tuan-tuan, Allah bila hina, Allah angkat kemuliaan. Wa tu'azzu man tasya wa tudillu man tasya. Bila Allah hina satu bangsa, kaum, individu, dia akan ada episod yang sehina-hinanya. Yahudi orang tak terima tanah, orang tak terima pasir. Negara mana ada negara terima Yahudi? Itu tanda bukti kehinaan Allah Azza wa Jalla. Simin, nak cerita Yahudi ni panjang lah kan, tapi saya mukadimah yang tu dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, ketika mana berlakunya peperangan 4, kita 1,400, depa 10,000. Jadi bila kalah tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sangat 10,000 kalah dengan 1,400. Mau tak malu. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kedah lawan JDT di stadium JDT. JDT kalah. Sebutlah amin, amin. JDT tengok malam ni confirm marah. Lawan di stadium depa, kita menang. Tuan-tuan, ni kalau Piala Malaysia menang ni kira berkat doa Ustaz Manis ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, mau kita tak malu tuan-tuan, kalah di tempat sendiri. Yahudi kalah di tempat Khaybar, di tempat majoriti di penduduk. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, episod berita kekalahan itulah maka Yahudi dia tak boleh dengar satu anak muda Palestin, dia tak boleh dengar anak muda Palestin bangkit pegang batu, dia melafazkan satu kalimah perkataan. Dengar perkataan ni, kalau Yahudi dengar memang menggelegak. Dia akan bergegar lato-latonya. Sampai bergegar lato-lato tu. Sebab apa? Dia akan dengar satu perkataan, Khaybar, Khaybar ya Yahud.
جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود Khaybar kalahlah wahai Yahudi. Jaish Muhammad, tentera Muhammad akan kembali. Siapakah dia? Yuwati usmu husbi wasmu abi hisma abi. Dialah min ahli baiti, seorang yang akan membebaskan Al-Aqsa daripada keturunan aku, dan di belakangnya ada tentera-tentera yang tidak akan pernah terkalah. Dan tentera itu salah satunya daripada bumi Syams ataupun bumi Filas. Maka sebab itulah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Yahudi Israel sangat takut pada Al-Kataib Al-Syahid ataupun Brigade Al-Qassam. Sangat takut sebab ciri-ciri panji hitam kedua di belakang Al-Mahdi ada pada Al-Qassam yang tak pernah kalah. 75 tahun dah duk lawan, tapi Brigade Al-Qassam tak pernah kalah. Jadi bila dia dengar perkataan tadi tuan-tuan, anak muda dia sebut Khaybar, Khaybar, maka Yahudi dia ketak. Yahudi sangat takut. Yahudi kalau dia jumpa dengan tentera, mana-mana tentera negara pegang M16 revolver, pegang M4, M5, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dengan anak muda Palestin yang pegang batu sambil melafazkan ayat tadi Khaybar. Anak muda Palestin tu lebih ditakuti berbanding orang yang pegang senjata tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam anak muda Palestin dia ada ruh Madinah, dia ada ruh perjuangan Khaybar. Khaybar ni maksudnya apa? Sejarah lama akan berulang. Sejarah hitam Yahudi adalah pada Khaybar. Siapa-siapa sebut nama Khaybar, Yahudi dia down, dia tak boleh dengar, dia mental down. Macam kita lawan kalah. Bila kita pergi lawan kat stadium tu, kita jadi trauma. Sebab apa? Setiap kali lawan kat sini mesti kalah. Setiap kali kalah mesti lawan kat sini. Dia trauma. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan, itu sebagai sejarahnya. Pelajaran dan ibrah yang kita boleh ambil daripada sallallahu alaihi wasallam, daripada cerita ibrah Palestin ni tuan-tuan. Okey, benda apa nak ambil ni? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak bawa balik mana ni tuan-tuan? Mana mungkin kita tinggal diam di saat rakyat dan umat Gaza dibedil oleh peluru dan meriam. Mana mungkin kita diam membisu di saat anak muda yang tidak bersenjata dihujani oleh peluru. Mana mungkin kita tidak peduli di saat wanita-wanita dan ibu-ibu Palestin hilang anak dan suami. Mana mungkin kita leka tak buat apa-apa ni, sedangkan kita tengok masjid mereka diruntuh oleh jentolak dan bulldozer. Di mana imanmu? La yu'minu ahadukum. Nabi kata, aku tak angkat. Iman kamu tidak akan terangkat dan tidak akan diiktiraf hatta yuhibba, sehingga kamu kasihi diri saudara kamu, sehingga kamu yuhibbu li nafsi, kamu kasih saudara kamu seperti hang jaga tangan hang, macam itulah hang jaga orang Palestin. Hang sayang diri hang, macam itulah hang sayang bukannya Palestin lah, mana-mana umat. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi cerita dia ni, cerita is a signs of love. Nak cerita pasal Palestin sebenarnya, kita sedang nak tunjuk pada Allah, nak tunjuk pada Rasulullah, kami nak tunjuk bukti bahawa setiap nadi yang berdenyut, jantung yang berdegup di bumi Palestin, kami terasa. Tuan-tuan, kalau kita tidur dalam kenyang, jiran tidur dalam kelaparan, esok kena jawab depan Allah. Kita tidur dalam nyenyak berdengkur, sedangkan jiran tidur berselimutkan nyamuk, esok kita jawab depan Allah. Pasal apa hang biar jiran hang lapar dan penuh dengan nyamuk, sedangkan hang tidur berdengkur-dengkur. Sallallahu alaihi wasallam. Itu baru pasal jiran, tuan-tuan. Dah kita kena jawab depan Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Cerita tentang tetangga jiran. Sallallahu alaihi wasallam. Masjid. Lepas masjid ni masjid apa? Lepas masjid ni, mana orang kita? Lepas masjid ni masjid apa? Korea seterusnya. Minangkabau. Esok Allah tanya masjid Minangkabau. Masjid Al-Anwar dah panggil ustaz mana? Apa pasal kau tak panggil? Esok jawab depan Allah. Boleh tahu tu?
Ada orang macam apa ni? Ha. Tak apa, nasib baik. Geng tualang dah lepas dah. Kami dah panggil dah Ustaz Manes. Dia memang, ya Allah, tak sangka Manes sungguh. Tengok dalam TV macam Manes dah. Ya Allah, tengok depan-depan Manes 10 kali ganda. Boleh tahu tu? Mukadimah. Nampak macam nak lena tu. Okey, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cerita tentang Gaza dan Palestin ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kita nak ambil apa ni pelajaran dan ibrah dia? Allah sebut dalam hidup manusia ni ada benda yang boleh menyatukan kita. Dalam hidup kita ni ada benda yang boleh menyebabkan kita berpecah, berbalah, bermusuh, bergaduh. Ada benda yang boleh menyebabkan kita bersekutu dan bersatu. Boleh faham ayat tu? Siapa sempat salin ayat saya, balik update story. Boleh? Ayat mahal ni untuk orang tua lah. Untuk Minangkabau tak dapat tu, untuk tualang je. Anwar je. Okey, tuan-tuan, kat mana tadi? Dalam hidup kita ni ada benda yang Allah nak tengok kita bersatu sebenarnya. Benda apa yang boleh menyebabkan kita bersatu, tuan-tuan? Kalau politik bergaduh, bermusuh, berpecah, cukup-cukuplah Allah kata. Takkan hampa bab. Bila masa hampa nak bersatu, tanah ni orang nak ambil dah. Al-Aqsa ni nak runtuh dah. Hampa duk berkeli lagi. Hampa duk sembang bab takbir lagi. Hampa duk sembang bab nak runtuh ni masjid apa? Hampa duk berkeli lagi. Ngangor ni. Ya ayyuhal muddathir kun. Maka kali ini Allah suruh kita bangkit. Allah sedang faham, Allah sedang tampak. Bergi Al-Qasam sedang mengetuk kepala kita. Hampa duk ngangor lagi. Kami dah tak larat jaga dah. Masjid ni masjid hampa tahu tak? Masjid Aqsa ni bukan kami, masjid kita. Hampa duk ngangor lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kalau bab politik kita boleh bergaduh, apa kata bab musibah ni Allah kata hampa bersatu sana. Itu poinnya sebenarnya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi sambung. Masya-Allah, orang tuan ni al-hafiz rupanya. Baru tahu. Bismillah, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Bila musibah ni tuan-tuan, ada benda saya kata apa tadi? Benda yang boleh menyebabkan kita bersatu. Contoh kenuri. Kan? Di mana ada kenuri, di situ kita bersatu. Di mana ada makan free, di situ ada muka kita. Kan? Lah makcik tadi nampak dah kat rumah sana no. Main pula no sebab makan free. Macam open house lah kan? 5 kali 5 rumah satu hari, 5 ada muka dia. Sebab apa? Sebab makan free. Sallallahu alaihi wasallam. Makan free pun boleh menyatukan kita, tuan-tuan. Apa lagi? Sukan, bola pun mungkin boleh menyatukan kita. Kita tengok dari segi positif angle lah, sudut positif. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, musibah ada benda yang boleh menyatukan kita. Tuan-tuan perasan tak? Kali ni bila berlaku dah 51 hari ni, tragedi peperangan ni, bukan 51 hari, sebab dia berlaku lama dah. Sejarahnya 1948. Dah 75 tahun dah. Kenapa kali ni baru kita nak pasal apa lama sangat ni? Baru nak terdetik. Baru nak belajar cerita Palestin. Lah ni baru nak viral video Palestin. Orang duk ceramah Palestin 75 tahun apa? Tuan-tuan, kalau saya minta tuan-tuan tulis 3 perkara tentang Palestin, apa yang tuan-tuan tahu? Ni kita nak uji diri kita. Cuba buat latihan malam ni belajar sekolah. Okey? Lepas habis lagi hantar kat saya. Pen merah bawa ni, pen merah. Cikgu sekolah. Siapa boleh jawab betul, saya bagi hadiah. Hadiahnya Ustaz Manes akan pergi makan nasi di rumah dia. Boleh? Kan senang. Ustaz Manes pergi makan nasi di rumah dia. Tuan-tuan jamu ayak, tak payah bergula, Manes siap dah. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. 3 benda tentang Palestin yang kita boleh ambil, tuan-tuan. Okey, tentang musibah tadi saya katakan. Musibah ni bila jadi benda ni, barulah kita nak belajar tentang sirah. Palestin ni ada apa ni ya? Sampai seluruh dunia sedang berkunut nazilah. Semua masjid pakat buat solidariti. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai belah dalam-dalam kot sana-sana belah nami set kubak panjang punya tak pernah kenal Palestin pun kenal lah kata.
Palestin yang tanpa nama, tak tahu oleh Ustaz. Oi. Tapi kali ni hak dalam-dalam tu, yang sampai ke aneh-aneh pada sanai semua keluar dah tahu lah cerita ni kira. Nak bak mai kata. Sebab apa? Sebab perang kali ni dia semua bangkit tidur. Itulah musibah, itulah hikmah. Oh, hampa ni sebab tu tuan-tuan, kita kalau ambil gaji kan, ambil duit. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa orang yang bila ambil duit, cucuk dinding keluar duit. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang yang bila dia boleh duit kat mesin ATM, Allah. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang yang dia boleh duit, dia sebut Allah. Ada? Acik kelak jari. Kalau ada makcik macam tu, saya berani ambil sebagai mak mentua yang kedua. Oops. Alif tega sangat. Alif tega. So yang terpengaruh nak Bang Alif. Maafkan saya Bang Alif. Okey, sambung Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz jangan macam pasal dia dah Ustaz. Orang perempuan kata Ustaz, nak buat ceramah tajuk apa bukan tak heran. Jangan cerita bini dua sudah. Okey, tuan-tuan, sambung saja selingan. Bila berlaku musibah ni tuan-tuan, inilah yang Allah sebut. Allah nak mengangkat dan mengajak kita. Tuan-tuan, musibah ni ada dua benda yang kita dapat, dua D. Tadi saya kata apa? Orang yang dapat nikmat jarang sebut alhamdulillah dan Allah, betul tak? Tapi bila kita ambil duit, duit itu terjatuh atau kunci motor jatuh, kita sebut orang Allah, betul tak? Hak tasak hang ambil duit, hang tak sebut Allah pun. Tapi bila duit selai terjatuh terbang, Allah selalu. Bukan sebab duit. Dapat duit sebab duit jatuh. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita lebih rapat, erat, dekat dengan Allah. Bila musibah, so sebab tu musibah ni kena ada. Musibah adalah batu penawar. Bukan dia azab, musibah ni satu nikmat. Dalam perang Uhud, Sayyidina Anas bin Nadar, seorang pak menakan Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat kanan Nabi tuan-tuan, merupakan anak angkat Nabi. Antara sahabat yang syahid di medan Uhud, dia ketika lawan tuan-tuan, berhadapan dengan Khalid Al-Walid, waktu tu belum Islam dalam peperangan Uhud. Bila nak lawan tu, sahabat-sahabat lain kan, Malik bin Sinan, Talhah, Ubaidillah, Anas, undur ke belakang, undur, musuh di depan. Orang jerit, tengok depan tu musuh. Tapi Sayyidina Anas bin Nadar, tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, ada riwayat kata Anas bin Nadar, pandangan yang kedua, dia tengok musuh tuan-tuan, dia meluru berlari dalam keadaan senyum dan dia panah. Akhirnya tuan-tuan, dalam panah dia berjalan, musuh jatuh, pada masa yang sama tuan-tuan, jasadnya rebah terkulai layu di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Makcik sama makcik? Dan kedinginan. Sedap suara makcik, alhamdulillah. Ceramah Ustaz ni macam ni lah, lagu-lagu kan, banyak mahal. Okay, melawaknya saja musik. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Anas bin Nadar tengok musuh, dia tak nampak musuh. Rupanya tuan-tuan, futihat abwaabul jannah, Allah buka pintu syurga, dia tersenyum, akhirnya jatuh syahid. Okey, apa poin saya, apa pelajaran? Anak-anak Palestin ni tuan-tuan, rakyat Gaza ni, mereka pegang batu, tengok Israel, ingat mereka takut dah. Mereka tahu dah kompom nak mati tu kompom. Siap boleh tempat, aku nak syahid kat mana, Orang Palestin tengok Israel, itulah pintu syurga dia. Dia tak sama tau tuan-tuan, ketauhidan rakyat Palestin, level Allah buat. Sebab tu bila kita nampak teruk, dihentak, hancur, bulldozer, jentolak, tapi bagi mereka nikmat, Allah ganti. Seorang minggu lepas, Sallallahu alaihi Muhammad, ketika dia baling tuan-tuan, tangan dia kudung, akhirnya syahid. Ketika tangan kudung ni, seorang pemuda Palestin,
dia boleh kata Alhamdulillah. Sedangkan tangannya kudung, wajahnya masih mampu tersenyum. Kenapa engkau senyum? Ni tangan kudung. Hang sepatutnya hang teriak. Dia kata apa? Aku dah ada sayap. Allah gantikan kudung tanganku dengan sayap di syurga. Hampa ada? Kita kalau mati sempurna, tak ada sayap. Tapi orang yang mati kudung, tuan-tuan, Allah buat sayap terbang dalam syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pakcik-pakcik nak dah sayap. Balik sekali lagi, minta orang rumah ambil pisau hak paling tajam, keratlah jari itu. Jangan. Dibuat sungguh lagi. Itu cari pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu rakyat Gaza ni, kita tengok, kita teruk. Mereka gelak, kita teriak. Tapi tuan-tuan, tangisan mereka adalah ketawa yang paling riang di dalam syurga. Allah hias dah tuan-tuan. Setiap anak-anak Gaza ni, hari ni dah masuk 21,000 kan, 20,000 syuhada Palestin yang korban. Maksudnya apa? Dah 20,000 daftar masuk ahli syurga. Kompong. Ini benda yang harus kita cemburu. Inilah nilai dia. Bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan kalian sangka orang yang syahid itu mati. Bal ahya'. Bahkan mereka hidup, sedangkan kalian yang tak sedar. Tuan-tuan. Di dunia mereka paling teruk. Di dunia mereka paling miskin. Di dunia mereka tak ada baju raya. Di dunia mereka tak pernah sempat makan ketupat. Tapi di syurga, tuan-tuan, mereka lah yang paling high class. Baju raya yang paling mahal dengan rakyat Palestin. Allah ganti balik. Sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai akidah yang kita nak belajar di Palestin, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi azab bagi mereka di dunia, tapi nikmat bagi mereka di syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi musibah, Allah nak jadikan musibah ni, dia suruh kita bersatu di bawah naungan Panji Al-Aqsa. Satu. Poin yang kedua yang tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, yang boleh saya kongsikan pada malam ini adalah istidraj. Siapa pernah dengar istidraj? Istidraj ni dari segi lughah bahasa kita sebut nikmat yang berbungkus dalam bahasa muda. Orang tak tutup aurat makin kaya. Dia jual produk, dia godek-godek, dia gelek-gelek depan FB, depan follower, masuk 1,000,000. Makin tinggal solat makin kaya. Makin tak tutup aurat makin bisnes dia jalan merata-rata. Ini istidraj. Apa kaitan dia, tuan-tuan? Israel nampak macam menang. Nampak macam gah. Nampak macam berkuasa. Nampak macam power kuasa dunia selepas US. Tapi tuan-tuan, Allah meninggikan kemewahan, keselesaan, kemenangan dunia untuk Allah tinggikan tempat jatuh. Sebab tu orang kalau anak sallallahu alaihi Muhammad, anak kita mengaji tinggi terang mana pun, tapi baca Fatihah kat mak pun tak ada. Tu saudara agung sangat anak tu. Hang mengaji lah California ke, Georgia ke, Australia ke, tak heran. Tapi anak hak SPM tak pas tu, dia ni yang akan menguruskan jenazah ibu. Anak ni yang tukar kena sanjung. Aku tak heran lah dengan PhD hang tu. Belajar terang mana sangat, tapi tak ada nilai untuk mak ayah. Tak ada nilai Al-Fatihah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Allah tinggikan, dia makin pandai, betul. Dia makin pandai, dia makin kaya, dia makin. Dunia hang menang. Tapi sebelahnya, pam sekali Allah akan hina sehinanya sampai bumi 70 kedalaman bumi. Maka sebenarnya, tuan-tuan, Allah sedang menghina Yahudi. So, tuan-tuan jangan heran kalau musuh menang. Sallallahu alaihi wasallam. So jangan heran. So jangan tanya kenapa ustaz ni orang tak tahu aurat ni menaga makin kaya. Allah sedang menghina dia. Allah sedang meninggikan titik jatuh dan titik hina. Cuma tak sampai masa. Sebab tuan-tuan, kita kalau seminggu tak pergi masjid, tuan-tuan kena risau. Ish, aku ni Allah sedang menghina pun. Allah tak panggil aku pasal apa ni? Seminggu dah tak nampak masjid. Tak pijak kaki masjid.
Cik baik dah sembahyang Jumaat. Kena rasa hina, kena rasa takut tuan-tuan. Allah sedang menghina. 2 hari tak pergi masjid. Bukan sekat 2 hari. Satu waktu tak main masjid pun kena rasa, ma, tolong cik, ma. Pasal apa, mak tanya, hari ni je tak pergi masjid lagi. Masya Allah, hebatnya anak aku. Kalau boleh ada anak macam tahap macam tuan-tuan, memang saya sangat respect dan suspect lah. Soalan dari semua tuan-tuan. Nilai jarak kita. So kena faham antara Izzah dengan Watudil. Allah hina satu bangsa, Allah berhak mengangkat satu bangsa. Bismillah dan Bismillah. Jadi Allah sedang tinggikan kedudukan Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, berita yang baru kita terima, macam wartawan Angkasa Puri ya. Tuan-tuan dan puan, kita sedang berang langsung daripada Angkasa Puri. Dan ini saya juruhebah yang bertugas memaklumkan berita yang kita terima. Assalamualaikum, hello. Wartawan Israel Ustaz Manis di sini. Okey, kita sudah langsung. Okey, berita tuan-tuan. Berita baru, kita ada 1,600 tentera Israel yang dilaporkan mengalami cacat fizikal, yang menderita gangguan stres panca trauma, disebut PTSD, semenjak 7 Oktober 2023 sehingga masuk 551 ni. Tak lawan, tak apa ni tuan-tuan. Tiba-tiba rebah dan cacat fizikal. Ada yang jadi stroke, sengit. Pasal apa ni? Tak ada pasal-pasal ni. Orang tak boleh bantu, orang tak tembak. 1,600 dah semenjak 7 Oktober. Maka itu menandakan Palestin adalah pintu Ardul Barakah. Pintu alam ghaib, pintu yang Allah Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayat. Sambung. Alhamdulillah. Memang alafis sungguh kan tu orang ni. Tetas sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Buat tepat sangat sambungan tu. Ya Allah, terharu sangat Okey, muslimin dan muslimat, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dia nak beritahu bahawa tuan-tuan, Allah hina ni. Dalam duk lawan-lawan tak semena-mena 1,600 jatuh tentera Israel. Cacat fizikal. Tuan-tuan, siapa Perdana Menteri Israel sebelum Pak Cik Neta? Tahu Pak Cik Neta? Ni presiden sekarang kan? Perdana Menteri Israel sekarang. Pak Cik Neta nama dia. Pak Cik Neta ni kawan baik dengan Pak Cik Bidin. Pak Cik Bidin ni laki Makcik Timah. Makcik Timah ni kahwin dengan adik ipar. Boleh? So Pak Cik Bidin US, Pak Cik Neta Israel. Depa ni berkawan baik. Sebelum Pak Cik Neta, siapa Perdana Menteri dia? Israel. Siapa ingat? Cuba kita patah balik sah. Ni nak cerita tentang kehinaan. Namanya Ariel Sharon. Kan? Pak Cik Ariel. Semoga rohnya disiksa. Bukan rohnya Cucu Rahmat Tuan-tuan tahu tak Ariel Sharon dia mati macam mana? Jasadnya 15 kilo. Kan badan besar kan, 1 kilo kot Perdana Menteri Israel. Dia mati, doktor diagnose seluruh organ dalaman dia rosak. Siapa tak tahu penyakit apa? Hati rosak, jantung rosak. Maksudnya badan dia pun tak menghina dia. Siapa yang hina Nabi, siapa yang hina agama Allah, hang tunggu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tapi siapa yang mengagungkan rumah Allah, hang tunggu juga, aku akan muliakan hidup hang, Allah kata. Ariel Sharon 15 kilo tuan-tuan, mati ni sengit. 15 kilo besar mana? Adik berapa kilo? Hang masa nak timbang kan? Nak dukung kan? Lebih kurang 15 kilo besar ni. Tuan-tuan bayangkan Ariel Sharon, saya dah 16 kilo. Sajalah nak abang kata comel semaknya. Tuan-tuan tak faham lah. Dulu kad apa Ustaz? Sekolah kena kata kad biru kan? Ingat kad biru kan? Kad 001 kan? Saya simpan sampai lah kenangan. Darjah 6 berat Ustaz Manis 16 kilo. Nak abang kata comel sampai lah kira. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, Ariel Sharon 15 kilo mati. Sebelum tu, ni. Siapakah bapa Yahudi? Bapa Yahudi namanya Theodor Herzl. Tuan-tuan tahu tak sejarah dia mati 1904. Dia yang tubuh Zionis ni. Dia yang nak sangat Palestin. Tapi sayang, dia mati awal tak dan tengok negara Yahudi. 1904. Theodor Herzl dia ada 4 orang anak, 3 lelaki, 1 perempuan. 3 orang anak dia mati
Gila. Dengan dia sekali. Cacat mental. Tu bapak Yahudi. Sepatutnya cerita macam ni. Tak tahu lah kan. Pakcik Neta tak mati. Tak tahu dia mati macam mana. Nak beritahu siapa yang hang buat tahanan. Lama tak dengar ayat tu. Hang buat tahanan dekat masjid rumah Allah. Dekat golongan-golongan mulia ni. Gaza. Hang siap. La tufsidu fil ardi marratain. Hang siap Allah kata. Allah sedang menghina. Maka istidraj, Allah sedang meninggikan titik jatuh Yahudi. So, contoh heran sangatlah. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga tadi saya kata apa? Tujuan kita sembang tajuk solidariti Palestin ni sebab apa? Sebab kita nak buktikan cinta kepada sesama umat. Kan tadi hadis yang kita baca tadi Nabi takkan iktiraf keimanan kita selagi mana kita tak tunjuk tanda kasih, tanda cinta walaupun jauh. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Israel kata, wahai orang Malaysia, wahai orang India, wahai orang Yaman, wahai orang Mesir, hampa jangan kacau lah. Ini konflik antara Israel dengan Hamas. Itu Israel kata. Ini Israel dengan Gaza, hampa jangan kacau. Ini Israel dengan Palestin, hampa negara luar jangan kacau. Ini negara kami. Dia mengaku negara dia. Tapi sebenarnya kita kata, hey Israel. Hei Israel. Hang kata ini Israel, krisis Israel dengan Hamas. Bukan. Ini Israel. Ini krisis Israel dengan seluruh umat Islam. Perang Islam dengan kita. Perang Yahudi dengan kita. So kita kena tahu lah. Itu sebenarnya. Adat hidup sesama saudara. Sakit senang sama dirasa. Adat hidup bersendi sunnah. Hati gajah sama dilapah. Hati kuman sama dicecah. Dilanda badai sama berlindung. Karam perahu sama diapung. Adat hidup mengikat ukhuwah. Ditolak ke tepi sama ke tengah. Maka poin kita tuan-tuan, cubit paha kanan, kita tak rasa paha kita. Walaupun jauh, beribu kilometer Palestin. Okey. Soalan dari Muhammad. Sebukti cinta kita. Tu yang ketiga. Yang keempat, okey, saya nak kongsikan malam ni apa benda yang tuan-tuan terkena tahu tentang Palestin. Hak kedudukan dan keistimewaan. Walaupun mungkin ada yang pernah study bab ni, ada pernah dengar, kita ulang kaji balik. Apa benda yang ada pada Palestin ni tuan-tuan sampai istimewa sangat. Satu hari tuan-tuan, Ustaz Al-Sadiq Muhammad, Imam Masjid Besar Al-Aqsa ditanya, wahai Imam, Masjid Al-Aqsa ni keistimewaan dia adalah disebut ulal, semua ikut saya. Ulal qiblatain. Semua. Ulal qiblatain wa thani masjidain. Sekali lagi. Ulal qiblatain wa thani masjidain. Jadi boleh yang tu kau kemas tu. Balik lagi. Ulal qiblatain wa yang tu boleh yang tu kau kemas dah. Balik lagi wirid sampai terlena. Palestin ni adalah kiblat pertama, the first direction, the first kiblat sejak dunia ni wujud. Wa thani masjidain, masjid yang kedua yang dibina oleh air tangan Nabi Adam, runtuh, dibina oleh semula tapak asal Nabi Ibrahim AS, disambung oleh Nabi Sulaiman AS. So cerita dia tuan-tuan, istimewanya rakyat Gaza, mereka menjaga masjid yang Nabi bina. Tu, hebat tak hebat orang Gaza, orang Palestin. Kami tolong jaga masjid yang Nabi bina. Kita masjid bukan kita bina. Masjid kita kontraktor yang bina. Tu ya. Kontraktor abang Indonesia, dari Bangladesh, Pakistan datang cari makan, dikasih masjid kita bagus. Kita tak buat masjid ni. Tapi Masjid Al-Aqsa, tangan Nabi yang bina. Dan orang Palestin jaga masjid yang Nabi bina. Tuan-tuan, tak rasa mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat? Okey, tu point dia. So yang pertama, Palestin ada apa? Kiblat pertama, masjid yang kedua. 40 tahun. Dan saiz Masjid Al-Aqsa adalah 40 kali ganda daripada saiz Kaabah. Itu fakta. Jadilah, boleh yang tu pun terkemas dah. Okey, apa yang ada pada Palestin ini tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi saya kata, kiblat pertama, masjid kedua. Yang kedua,
Semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestin, cerita dia sallallahu alaihi Muhammad, maka Nabi Ibrahim lah memulakan bangsa-bangsa yang ada. Lebih kurang dalam sejarah, dalam statistik 24 bangsa, suku bangsa DNA pernah ditemui di bumi Palestin, termasuk suku bangsa Malayo Polinesia yang melahirkan bangsa Melayu. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Sebelum saya terlupa, saya sebut, saya siap. Satu fakta sejarah yang membongkarkan ketika mana 1187 guru kepada Sultan Salahuddin Najmuddin Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayubi, Sultan yang ketujuh dalam dinasti Ayubiyah yang berpusat di Mesir ketika itu, tuan-tuan, di Damsyik dan di Mesir. Dia, tuan-tuan, bermewasiat, bernazar, kalaulah aku menang hari ini, ni macam ayat tu sorry boleh kah? Lain sikit. Kalau menang hari ini, aku bina masjid. Tu betul ya, tuan-tuan. Jadi bila menang hari ini, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum tu adalah tok guru dia, Sultan Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ataupun Az-Zinki. Tok guru dia pegang pedang, bernazar dia nak membebaskan Al-Aqsa. Al-Aqsa ni cerita dia panjang lah. Sebelum zaman Nabi lahir pun Rom ambil alih dah. Banyaklah dia punya tawanan tentera yang tawan Al-Aqsa. Cuma kita ambil starting dia, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, pada zaman sebelum Nabi, Rom pegang. Rom ni orang putih lah, Kristian lama kita sebut kan. Bila mereka pegang sampai 636. Sekarang 2023. 636 kita menang. Ni saya buat ayat mudah lah. 636 kita menang. Sayyidina Umar Al-Khattab dapat dua benda. Jalan Abu Ubaidah Al-Jarrah mengepung Masjid Al-Aqsa pada tanggal 636 16 Hijrah. Maka Abu Ubaidah kepung, maka tentera Rom kata, hampa pergi panggil panglima kalian. Maka panglima ketika itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mai tepi Masjid Qibli. Akhirnya Sayyidina Umar ambil dua benda. Yang pertama, kunci. Yang kedua, surat wasiat mengatakan masjid ini adalah masjid tanah wakaf yang dimiliki oleh seluruh umat Islam satu dunia. Tertulis dalam manuskrip lama. Dan manuskrip, tuan-tuan, ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Itu sejarahnya. 636, 637, 638. Kita punya, Islam punya sampailah 1099. Lebih kurang 400 tahun lah. 400 tahun di bawah Islam punya pegang masjid tu. AJK yang pegang, AJK orang Islam punya. Akhirnya 1099 Rom mai balik. Ketika Sayyidina Umar ambil alih, tuan-tuan, Islam ambil alih, tuan-tuan tahu tak, tak ada pertumpahan darah. Kita ambil secara aman daripada AJK tentera Rom. AJK Masjid Aqsa daripada Rom, tapi syariat Nabi Isa dia serah kunci dengan aman. Nahabak kata, Islam dia bila tawan masjid, tak ada perang, aman ketika itu. Tapi ketika Rom main, Rom dia orang putih, Kristian lama, 1099, Rom main lawan dalam perang salib yang pertama ketika itu, tuan-tuan, apa berlaku? Sallallahu alaihi Muhammad, dia bunuh 70,000 orang Islam campur Yahudi. Dan digambarkan dalam kitab sejarah, 70,000 orang ni mayat sampai ke kaki kuda tinggi dia. Ketika Islam ambil alih Aqsa, tak ada orang teruk-teruk mati pun. Tetapi bila Rom ambil alih, tuan-tuan, orang Islam kena bunuh sampai 70,000. Di situ dah nampak dah. Nampak contoh santunnya orang Islam ni nak berperang. Tapi punya pujuk, punya santun, punya sayang. Perang ni kutiba alaikumul qital. Allah kata perang ni halal, tapi last choice. Bukan kita, Islam bukan agama yang suka cari pasal. Kita pujuk dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tuan-tuan, ibu dan ayah, maka akhirnya, tuan-tuan, ketika itulah 1099 kita kalah. 1100 sampailah, tuan-tuan, 1187 datanglah seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Jailaini, tok guru kepada Syekh Salahuddin Al-Ayubi, dan dia juga anak murid sezaman dengan
ketika itu namanya Syekh Abdullah Al-Kumairi Al-Yamani, yang dihantar daripada Baghdad ke bumi negeri Kedah, negeriku, biar jasa jadi kenangan. Negeri Kedah awal terima Islam dalam negeri Melayu. Negeri Kedah negeri pertama yang menerima agama Islam. Zaman tu, ni zaman sebelum berlakunya nak menakluki Masjid Al-Aqsa. So hubungan Kedah Tua dengan Al-Aqsa dah wujud ketika Syekh Abdullah Al-Kumairi, anak murid kepada Syekh Abdullah Qadir Al-Jalani, yang juga merupakan tok guru kepada pembebas Al-Aqsa yang kedua. Dalam catatan yang saya jumpa, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, ada manuskrip Kedah Tua yang dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Kumairi ketika mengislamkan Raja Pera Ummah Wangsa Sultan Muzaffar Shah. Manuskrip Kedah bahasa Melayu ada di maktabah ataupun perpustakaan di Baghdad. Ketika dibom oleh George W. Bush, semua hancur kecuali perpustakaan yang ada manuskrip tulisan Melayu Kedah Tua di bawah Baghdad. Dan ketika diserahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, manuskrip Kedah Tua tu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ambil dan dia sembunyikan di bawah Masjid Al-Aqsa bersama dengan kitab lama yang disimpan pada zaman Nabi Sulaiman AS. Maksudnya, tuan-tuan, barang-barang kita ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Itu dong sebab. Okey. Tuan-tuan, nak abang kata sebab tu kita kena ambil tahu cerita ni, sebab cerita kita ada di sana. Ini bukan auta, ini fakta, ini bukan cubaan, ini betul-betul. Makcik oi. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Tadi saya nak cerita apa ni, lupa dah. Sultan Syekh Nuruddin Az-Zanki, dia pegang jawatan gubernur ketika itu. Dia bernazar, kalaulah aku berjaya menang hari ini, aku akan tukar mimbar Masjid Al-Aqsa. Tengok tuan-tuan, lawan-lawan kalah. Maka mimbar Masjid Al-Aqsa tak berjaya ditukar. Ringkaskan cerita, 1184 naik takhta anak murid dia, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, umur 25 tahun. 2 tahun, 3 tahun kemudian, tepat 2 Oktober 1187, berlakulah peperangan bersama dengan bangsa Kurdish memimpin di hadapan. Dan Sultan Salahuddin Yusuf Najmuddin Al-Ayyubi, dia menyambung nazar tok guru dia, Sultan Nuruddin Az-Zanki. Tuan-tuan, saya sebut Nuruddin Az-Zanki ni, tuan-tuan pernah dengar cerita? Siapa pergi umrah mesti kena tahu. Sebab dialah yang menyelamat jasad Nabi daripada dicuri oleh Yahudi. Bermula pada zaman itu, tuan-tuan, zaman 1100-1100 ini, jasad Nabi pernah nak dicuri oleh Yahudi melalui tunnel terowong. Bermula saat itu, tuan-tuan, maka Syekh Sultan Nuruddin Az-Zanki, dia membina semua dinding di bawah ketumbukan dan meter yang tertinggi, di bawah paling dalam, di bawah Masjid Nabawi, makam Rasulullah, semua diliputi dinding dan tak ada satu pintu dinding pun yang boleh pi menembus kepada jasad Nabi. Makam Nabi tak ada dinding sebab pernah dia dicuri oleh Yahudi. Keliling kelala pun ada jasad Nabi. Kalau siapa yang pernah, mak ustaz, makcik dapat mukjizat lah ustaz, makcik nampak di dinding makam Rasulullah, ya Allah, betul hanya makcik. Makcik tak suruh scam sangat nah. Ya Allah ustaz, betul hanya makcik doa apa ni, makcik dapat mukjizat ni. Mukjizat oi. Makcik nampak ustaz, betul lah ni dinding makam Nabi. Ni siapa mutawif ni? Makcik mutawif ke aku mutawif? Dinding Nabi, jasad Nabi tak ada makam. Makam tidak berdinding semenjak zaman itu. Hanya satu je pintu yang boleh masuk untuk sampai ke makam Rasulullah. Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Adik nak jawab? Adik kalau jawab, dapat jadi hadiah menantu ustaz secara percuma. Iklan ini disaja oleh Selcom. Kita mau? Siapa boleh jawab, boleh pergi umrah dengan ustaz ni. Kubah masjid. Tak, dah ada anak muda kita. Kubah masjid nampak ada yang benjol tu. Okey, sekali kita nak makan mana? Nak boleh menantu besar sangat kan? Engkau kan? Bonjol tu, itulah kubah.
Itulah pintu, satu-satunya laluan untuk masuk ke dalam. Tepat kedudukan jasad Nabi, tepat di bawah bonjolan tu. Sebab dulu pernah berlaku pada zaman Sayyidatina Aisyah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, berlaku kemarau panjang. Depa minta dekat Sayyidatina Aisyah, Nabi dah wafat dah. Minta pada Sayyidatina Aisyah, tolonglah doa saat ni, engkau kan isteri Rasulullah kan, tu asbab boleh tawasul, minta Allah turunkan hujan. 40 hari tuan-tuan, dalam kitab Sirah Nabawiyah, tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa Sayyidatina Aisyah mencadangkan sallallahu alaihi wasallam, kamu buka mana-mana ruang agar jasad Nabi terus menghadap ke langit tanpa ada hijab. Waktu tu kubah hijau tak ada lagi. Kubah hijau ni zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Maka ketika itu tuan-tuan, selepas itu dibuka ruang laluan depan makam Nabi. Tidak ada mana-mana pintu yang boleh menghalang antara langit. Bila langit tengok, kita kata siling tu, kan siling lama lah. Mungkin zaman dulu kita kata pelepah tamar yang menutup makam Nabi dibuka tuan-tuan. Bila buka, jasad Nabi terbuka menghadap ke langit. Bila buka menghadap ke langit, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, rindunya kami kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Ketika itu langit tak tahan rindu pada Nabi, menitis. Disebut sebagai langit menangis, maka turunlah hujan. Bermula situlah tuan-tuan, jasad dan makam Nabi tidak ada hijab. Maka dibuka kat situ, maka hanya tutup dengan kita kata luk sinar. Dia tembus ke langit. Setelah dinding jasad Nabi dah nak dicuri oleh Yahudi, maka dinding memang tak ada pintu terus. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam, itu fakta sejarah tentang Masjid Nabawi. Okey, kembali pada perbincangan kita tuan-tuan, nak bagi tahu ni konflik lama Yahudi ni. Cerita lama lah, kita bergaduh lama dengan Yahudi ni. 2000 tahun lebih. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pada pribumi Palestin, maka Allah lahirkan tuan-tuan. Kenapa Allah ghairul maghdubi alaihim? Allah marah sebab apa? Yahudi ni ada 3 nikmat paling kurang disebut dalam Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Antara golongan nikmat Bani Israel tuan-tuan, yang pertama nikmat agama. Dia agama samawi. Yang kedua nikmat kitab. Yahudi ada 3 paling kurang 3 kitab sebab 3 zaman. Nabi Daud kitab Zabur. Lagi apa? Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil. Depa ada 3 kitab, kita 1 kitab ya. Sepatutnya Yahudi jadi orang alim, tok guru, tok syekh, maulana. Oi, 3 kitab apa? Kami 1 kitab ya. Betul tak tuan-tuan? Tapi apa jadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Memang Yahudi ni memang dah hak dihitam, memang tak boleh buat apa dah. Depan mata ada kita ni, hang tetap ingkar sampai dia boleh khianat Nabi Yusuf, saudara kandung sendiri. Takkanlah umat Muhammad, orang Palestin, dia tak boleh bunuh. Kan? Nabi-nabi bangsa dia pun dia ingkar. Ada kitab, dia tukar kitab. Hui, dahsyat Yahudi. Daripada kitab Taurat menjadi Talmud. Sallallahu alaihi wasallam. Dia buat ikut suka hati mak bapak dia. Mak Allah tak marah. Muslimin dan muslimat Allah, dan seganas-ganas Quraisy, bukan Quraisy yang membunuh Nabi. Tentu tahu siapa yang bunuh Nabi kita. Asbab kematian dan kewafatan Nabi bukan Quraisy. Quraisy punya dendam lama kat Nabi 53 tahun. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sallallahu alaihi wasallam punya nak serang sampai Nabi pindah ke Madinah, perang Badar, perang Uhud dengan Quraisy. Nak bunuh Nabi ya, tapi tak berjaya tuan-tuan. Akhirnya depa yang mati dulu. Tapi tuan-tuan, Yahudi yang baru kenal Nabi, Yahudi dah yang menjadi asbab termasuknya racun sallallahu alaihi wasallam dalam sup. Kita sebut sup lah, syurba. Sehingga kan Nabi wafat, asbab racun itu walaupun hanya 0.0001%. Jahat tak jahat Yahudi ni.
Itu yang kita kena tahu. Kita kena benci ni biar benci berilmu, bukan benci dengan nafsu. Kita kena tahu sebab apa kita kena benci Yahudi. Lawan sebab apa? Okey, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa lagi yang ada kat Palestin ni? 8:45. Kita nak stop berapa? Tok Imam. Tok Imam Mekah. Makcik boleh pergi makcik ya? Makcik macam tak ada tanda sakit urat pun. Ustaz tadi, ya Allah, sebelum main masjid sakit urat dah, tak ada ham. Pak, dia bila tengok muka ustaz hilang tu. Nampak? Okey. Alhamdulillah hilang tu sikit urat. Kalau macam tu kita lajak pukul apa? Pukul 12 lah. Alang-alang hilang sikit urat tu. Dan sikit urat. Okey tuan-tuan. Kita stop pukul 9 lihat pukul 9. Boleh eh? Kita senang jumpa. Okey, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi yang ada pada bumi Palestin yang kita boleh ambil tuan-tuan? Dalam riwayat yang lain Nabi sebut Palestin ni tadi ulal masjidain, ulal qiblatain wa thani masjidain. Yang kedua ada 123,988 nabi yang lahir selepas Nabi Ibrahim pernah duduk di Palestin. Tuan-tuan, maka Palestin adalah Ardul Anbiya wal Mursalin, tempat yang ada majoriti nabi-nabi. Sehingga kan tuan-tuan, disitulah berlakunya peristiwa solat jemaah paling ramai di dunia yang di dalam kalangan nabi-nabi. Kita boleh buat soalan cepu emas, soalan kuis kat anak kita. Sebutkan di manakah tempat berlakunya solat jemaah paling ramai dalam kalangan nabi. Jawapan di mana? Di Palestin. Dalam peristiwa Mi'raj, kifayatul muhtaj fil Isra wal Mi'raj. Allah tak pilih negara lain, Allah pilih Palestin. Di situlah tuan-tuan, ketika Nabi berjalan menaiki Buraq minal masjidil haram ila masjidil aqsa, on the way nak pergi ke Al-Aqsa. Nabi singgah di Madian, di Tur Saina, di Madinah sampai ke Aqsa. Tapi naik Buraq dan ada checkpoint yang Nabi singgah. Stesen berikutnya, next destination Putrajaya. Next destination Madian. Naik pula Buraq. Next destination Bukit Tursaina. Next destination Aqsa. Last train yang Allah buat yang paling laju di dunia, Barq, selaju cahaya. Dalam surah Al-Baqarah. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi singgah kat situ tuan-tuan, maka berlakulah solat jemaah terbesar dan teramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat jemaah paling ramai di dunia adalah di Palestin. Masjid Nabi, masjid dalam kalangan Nabi. Nabi kita jadi imam, belakang semua nabi-nabi lain. Tuan-tuan, tak rasa mulia apa? Sebab tu orang Palestin tak heran tak makan seminggu pun. Sebab apa? Tanah mereka adalah tanah yang barakna haula. Allah dah berkat dah. Bila berkat, kompong kuat, jasad kuat. Kan? Yang sering kali saya sebut. Bila makan berkat, makanan berkat, kompong gaji berkat, kompong hidup. Hidup kita akan kuat. Makan sikit, kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda berkat. Ni hang pelahak tutup 3 pinggan tak habis-habis ni. Tu tak pun nak berkat tu. Okey? Okey, sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak harus makan banyak, maksudnya cari berkat tu bukan cari banyak. Berkat. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apalagi yang ada di Palestin tuan-tuan? Maka tadi Ardul Anbiya. Yang keempat, Palestin menjadi asbab berlakunya terimanya perintah solat. Tanpa Palestin tak semayang kita. Sebab tu Allah buat ar-ra'i. Sebab Nabi singgah Palestin. Orang Palestin kata, mujur ada negeri kami. Kalau tak ada negeri kami, hampa pun tak semayang. Umpama macam tu lah. Orang Palestin pinjamkan tanah dia. Akhirnya naik ke langit Mi'raj, Sidratul Muntaha, dapat perintah solat. Solat semua tuan-tuan. Hebat tak hebat? Okey. Jadi poin yang seterusnya tuan-tuan, apa yang kita nak ambil di Palestin ni, apa yang ada pada bumi Palestin
144,000 meter persegi dengan keluasan 36 ekar. Masjid ini dibina oleh Nabi Allah Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman. Dalam kedudukan Masjid Al-Aqsa yang berkeluasan 36 ekar ini, terdapat sekitar 5 masjid utama di bahagian atas dan 3 masjid di bahagian bawah. Antara masjid yang paling menjadi rebutan dan juga puncak pergaduhan antara Islam Yahudi disebutkan namanya Masjid Qadim. Di bawah Masjid Qadim ini ditemui satu ruang yang kita sebut sebagai maktabah ataupun perpustakaan yang antara terbesar dunia yang dinamakan Maktabah Hindiniyah. Dalam perpustakaan ini tuan-tuan, dia ada 500 juta lebih kitab yang dihimpun semenjak zaman Nabi Sulaiman, termasuk kitab-kitab sihir. Dan di sinilah ada satu kitab yang diwasiatkan sejak zaman Nabi Ibrahim yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Go to East. Yang ini disahkan oleh Imam Besar Masjid Al-Aqsa. Kitab ini dia mengandungi satu pesanan dan wasiat Nabi Ibrahim, Go to East. Apa maksud Go to East? Rihlah, pergilah kamu ke timur. Wasiat Nabi Ibrahim agar bawa Islam ke timur. Walaupun ada pandangan yang berbeza di sini, ada khilaf kat sini. Tapi tak apa, kita tak mau sembang bab tu. Cuma ada catatan pandangan pertama, ada satu buku kitab yang telah di-Englishkan, Go to East. Nabi Ibrahim suruh salah seorang isterinya untuk menuju ke timur agar Islam terbina dan tertegak, terpasak di bumi timur. Maka lahirlah keturunan kita di wilayah timur. Ketika saya pergi perpustakaan 2 hari lepas, Perpustakaan Negeri Kedah, ada satu ruang yang ditemui Sallallahu Alaihi Muhammad 24 kitab lama ni di library Kedah ni. 24 kitab lama daripada 24 negara dunia yang menceritakan tentang sejarah Kedah semenjak zaman Kedah terima Islam. 24 negara. Kalaulah bangsa Melayu Timur, terutamanya Kedah kita akan sebut ni, kalau tak istimewa, kenapa negara lain sibuk dan sembang pasal negara kita? 24 negara tuan-tuan. Ni semenjak zaman sebelum merdeka ni. Contoh lama. Dan tuan-tuan, sebagaimana yang mungkin saya pernah sebut, bangsa Melayu adalah bangsa yang paling banyak sejarahnya disimpan, disembunyi dan dirampas. 24 Ogos 1511. Siapa ingat peristiwa apa berlaku? Peristiwa ini semua muka-muka fail sejarah SPM ni. Ni muka F9 semua ni belakang ni. Kan? Adik dapat apa? SPM dulu sejarah dapat apa? Nampak sobang ke mana dah? Sejarah kan saja Lena dulu kan? Okey, Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, 24 Ogos 1511 adalah episod duka Tanah Melayu. Tanah Melayu ni ketika Portugis masuk, dia rampas apa? Ribuan kitab daripada istana zaman Sultan Mahmud. Dan dia rampas dan diberitakan oleh orientalis dalam kitab Suma Oriental, Tom Pyrus. Penulis dia kata apa? Kitab-kitab sejarah Melayu kami ambil betul, tapi kami simpan, kami loadingkan dalam kapal kami, Flodima. Nama kapal tu. Dan kapal tu karam dan buku kalian hanyut dalam samudera, dalam segara. Itu berita yang kita terima. Oh, habislah sejarah Tanah Melayu di Goa, India. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kapal itu tak karam dan buku kitab catatan kita tersimpan dalam Museum Belanda dan juga Portugal dan British. Kita ya ni betul kami saya macam kita terima aja apa sahaja sejarah-sejarah kita. Sallallahu Alaihi Muhammad. Antara lain tuan-tuan sejarah dan main tempat tuan-tuan ni kan. Tersebut sikit sejarah hebat. Apa kehebatan sejarah kita? Berlaku 1821 Tengku Kudin, almarhum anak Sultan Abdullah dan cucunya mempertahankan Kedah daripada kota Siam, diserang daripada Siam, kota Kuala Kedah sampai ke Kuala Perai. Lawan sampai syahid. Macam mana Brigade Aizuddin Al-Qassam buat, macam itulah Tengku Kudin lawan Siam. Aizuddin
Dia lawan Perancis dan British, akhirnya syahid. Orang ambil nama dia, tubuhlah Brigade Izzuddin Al-Qassam. Patutnya kita boleh buat Brigade Tengku Kudin. Tokoh syahid tu. Kita tak belajar sejarah, akhirnya duk pergi ambil gambar Tengku Kudin. Buh mana? Kat mana jumpa dengan gambar Tengku Kudin, tuan-tuan? Dia bubuh atas, ni nak marah ni, cikgu nak marah ni. Besar ni. Semua kedai, restoran mesti ada gambar Tengku Kudin. Dia bubuh kat mana? Kat kaunter, kat atas kepala tu. Kat dinding. Bila orang tanya, Pak Cik, cuba cerita Ustaz, bubuh gambar ni pasal apa? Cuba cerita sikit sejarah. Tak tahu Ustaz, orang kata bubuh gambar ni maju bisnes untung lah. Ni nak marah ni. Tengku Kudin tu bukan ambil gambar dia, bukan punya syahid berjuang mempertahankan Kedah. Kita telah mengkhurafatkan dirinya, terfitnah Tengku Kudin. Siapa yang ajak bubuh gambar Tengku Kudin tu jadi pelaris? Jadi bunyi macam marah ke? Bawah sikit nak, kena sikit. Siapa yang kata bubuh gambar Tengku Kudin tu? Lembut sikit kan? Tuan-tuan, ini bukan masa nak bergurau, betul? Saya sarankan dan secarangkan siapa-siapa yang buka kedai, yang ada, tak apa. Ni cerita lama, so kita dah insaf bertaubat dah malam ni. Malam ni juga, siapa yang buka kedai, esok sila turunkan semua gambar Tengku Kudin yang tergantung di mana-mana dinding. Jika niat tuan-tuan adalah untuk pelaris, boleh. Saya sedang menyelamatkan akidah tuan-tuan. Macam mana boleh? Yang saya sebut ni sebab Tengku Kudin adalah tokoh syahid yang pejuang kemerdekaan Kedah. Jangan salah guna, jangan salah letak. Kesian terfitnah pada almarhum. Itu pejuang kita, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Minit-minit terakhir kita sebarang diri postingan akhir. Apa lagi yang disebut oleh ulama sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Maka Palestin ni yang ada dekat situ adalah di bawah itu ada maktabah perpustakaan yang menghimpunkan. Maka Yahudi nak sangat maktabah ini, dia nak sangat perpustakaan ini sebab dia nak rampas bahan sejarah itu. Sehingga mana-mana bangsa dan negara ketemui bahan sejarah asal diri dia, maka tuan-tuan, maka Yahudi akan dikalahkan oleh bangsa tersebut. Jadi sebelum mana-mana bangsa dan negara sampai dulu di Al-Aqsa, maka kami kena ambil dulu Al-Aqsa sebab kami nak merampas dan membakar seluruh kitab yang dikumpul sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tadi saya kata apa tadi? Portugis ambil tanah kita dan dia ambil buku kitab kita. Dia kata apa? Dia kata tenggelam di atas kapal. Kita pun pergi Melaka, tuan-tuan, kan ada replika kapal tu kan, Flodima tu, dengan kota Formosa. Dua benda ni antara benda yang sangat menjahanamkan agama kita ketika itu. Sebab tu bila kita tak tahu sejarah, kita akan ditipu oleh sejarah. Ketika Portugis masuk, dia buat apa, tuan-tuan? Dalam Sallallahu Muhammad ada kaitan dengan Yahudi ni. Yahudi nak menghancurkan masjid. Alfonso di Albuquerque masuk, memang dia pergi kaki tu. Masjid Agung Sultan Mahmud Shah runtuh, dan di atas runtuhan itulah terbinanya gereja Formosa. Kita tak tahu ni ambil gambar tak. Itu bukan tempat untuk bergembira, itu tempat untuk bersedih. Di bawah tapak kaki Formosa ada masjid kita. Nampak tak? Kita sekali lagi kena scam oleh sejarah. Yang kedua, bukan tak boleh pergi Melaka, boleh berpada-pada dengan seronok sangat. Macam kita pergi Ula kan, tempat-tempat laknat, boleh pergi. Tapi untuk ambil umrah jangan seronok. Pergi ambil ibrah, jangan bergembira. Sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Kapal Flodima kita pun naik. Ambil gambar lawanya kapal zaman sejarah ni Dia sedang menzahirkan kebodohan kita. Kapal itu, tuan-tuan, sebenarnya menjadi tempat mangsa ibadah haji yang dibunuh oleh Portugis nak pergi ke Mekah. Dibunuh oleh kapal itu. Satu, kalau kita tahu sejarah kita akan meratap banyak tempat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, balik pada cerita Yahudi. So, sejarah ni supaya kita tahu sentimen masjid ni, masjid yang ada tangan Nabi, dan di bawahnya ada sejarah kita. Maka Yahudi tak mau kita kenal dan kita tahu sejarah.
Sebab tu kata Kapten apa tu? Ryan, Kapten apa tu? Yang dalam cerita Mak Kilau tu, bangsa Melayu tidak akan maju dan mengalahkan kita kerana mereka tidak akan pernah bersatu. Betul tuan-tuan. Itu dialog dalam Mak Kilau. Memang mereka ni tak akan pernah maju sebab mereka tak akan jumpa sejarah mereka. Sebab kita dah simpan. Kita dah ranapkan. Sehinggalah kita belajar sejarah. Dalam sejarah ada semangat. Dalam semangat ada kegemilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagai penutup dia, kesimpulan yang apa yang kita boleh ambil daripada pelajaran Ibrah Palestin ni, maka terkumpul dan terhimpun jutaan kisah dan sirah kenabian di Palestin juga. Tempat paling banyak mukjizat Nabi tertanam dalam Masjid Al-Aqsa. Pada zaman Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Daud sampai Nabi Isa. Kitab kotak hikmat Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, tabut, kotak hikmat yang ada mukjizat Nabi. Barang-barang cincin Nabi Sulaiman, tongkat asli Nabi Musa. Zaman Nabi Allah Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim. Jadi Yahudi, mereka nak barang-barang sentimen ni. Mereka nak barang ni. Mereka bukan nak Al-Aqsa tu. Nak runtuh buang je, tapi nak ambil benda bawah tu. Benda tu benda mahal. Sehinggalah tuan-tuan, dibuat satu laluan bawah tanah. Sikit. Dekat dah nak sampai dekat perpustakaan tu. Sebelum berlaku 7 Oktober baru ni, Israel dah nak sampai dah. Sehingga mereka sampai dulu tuan-tuan, habis ranaplah kita. Sebab tu Brigade Al-Qassam menjaga laluan Al-Aqsa sebelah timur. Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan, dia ada bahagi dua. Satu zon barat, zon timur, Jerusalem. Yang timur kita punya, dijaga oleh Al-Qassam. Belah barat Israel punya. Laluan timur yang ada maktabah tu. Dan laluan itu dipagar dan dijaga oleh Brigade Al-Qassam. Ketika dia nak masuk, berlaku 7 Oktober baru ni tuan-tuan, nak sampai dah. Maka tak ada pilihan Brigade Al-Qassam melakukan serangan Yom Kippur ataupun Tufan Eagle As-Saqar dengan menggunakan kekuatan batalion regimen, iaitu menggunakan hanya payung dan paragliding ataupun para layar motor naik ke atas yang hanya berapa, kita kata berapa duit sangat lah, hanya beli kat Shopee saja. Oh, nak abang tu. Bukanlah beli kat Shopee. Ustaz Manis kata, Brigade Al-Qassam pakai layar motor, beli kat Shopee. Bukan. Nak abang kata murah aja. Yang hampa 135 bilion, wahai Israel. Yahudi hampa 135 bilion, nampak tak? Secanggih-canggih kekuatan tenaga teknologi manusia, kalian takkan mampu menumpaskan kecanggihan sistem senjata Allah. Walaupun benda tu murah. Qul innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi. Walaupun hampa murah, walaupun hampa sikit, Badar, Uhud, Tabuk, Khandaq, semua menang. Walaupun sikit. Yang penting ati'ullah wa ati'ur rasul. Ittaqullah. Qusikum wa iyya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Apa pegang yang tu je. Ihfazillah yahfazka. Apa jaga agama aku jaga kalian. Bismillah, rahmatullah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka akhirnya kat mana tadi? Bila berlaku serangan itulah baru ni, maka Yahudi tersentak lamunan. Macam lagu keluar ni. Tersentak dari lamunan. Weh, kita ni canggih kot. 135 bilion. Pasal apa? Mampu dikalahkan oleh tentera-tentera Brigade Al-Qassam yang hanya murah paragliding. Maka sebab tu Israel sangat terpaling malu. Maruh hanya jatuh baru ni. Dan diberitakan dah 300 lebih General Komando V-8069, GGK, pasukan utama mereka ranap. Yang belagak sangat ni. Tu Allah kata, orang yang kufur nikmat, hampa tengok, aku hina hampa sehina-hinanya. Jadi tuan-tuan, sekarang itu insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad, sejarah bukan hanya untuk didendang, tapi perlu diulang. Dan sejarah bukan hanya untuk diperdengar, tapi perlu untuk dilakar. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tuan-tuan akan menjadi satu titik untuk kita turning point, menjadi satu ittihad atau kesatuan, mengembalikan Islam di puncak tertinggi. Orang berani, dia terpuji.
orang takut pastikan hanyut. Apa tanda Muslim sejati di jalan Allah berani mati? Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji pada yang benar dia berani? Apa tanda manusia berani musuh datang dia menanti? Apa tanda berani sejati mengelak musuh pantang sekali? Mudah-mudahan kekuatan kita jaga masjid, ada tok guru, hormat tok guru, ada kuliah, kita main. Inilah jaga barang dekat. Ya, fazillah, jaga agama Allah. Allah jaga diri dan seluruh ahli keluarga kita. Mohon maaf, andainya ada kata-kata dan kekurangan, kecacatan di mana-mana. Terima kasih sekali lagi pihak jawatan kuasa masjid. Tahniah atas penganjuran. Alhamdulillah ramai malam ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih orang Pokok Senar dan Tualang. Mudah-mudahan Allah catat dan Allah angkat. Mudah-mudahan tuan-tuan, ilmu itu tidak dinilai berdasarkan banyak mana yang kita catat, tapi ilmu itu dikira berdasarkan banyak mana yang bermanfaat dan melekat. Walaupun satu yang kita catat, yang itu yang akan dibawa sampai ke hari kiamat. Aku qaula hada wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Takbir. Walillahil hamd.